Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pengajian Al-Madkhal ila Dirasatil Fiqhil Islami, iaitu pengenalan kepada pengajian ilmu fiqh. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus lihat perbincangan kita pada pagi yang mulia ini, sambungan daripada yang semalam mengenai dengan madrasah ahli hadis. Okey. Okey. Bila sebut tentang madrasah ahli hadis, antara sebab-sebab kita dah bincang semalam, antara sebab-sebab ahlul Hijaz berpegang dengan hadis. Sebab apa? Madrasah ini ataupun mazhab ini mengetahui yatamassakuha, berpegangnya dengan zahir daripada nas dan juga athar. Mereka tidak akan terus kepada ijtihad, tak terus kepada ar-ra'yi ijtihad, melainkan ketika situasi darurat sahaja. Di antara sebab yang mana pendirian madrasah ahlul hadis ini adalah berdiri di atas nas dan juga athar. Antara sebab-sebabnya ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, adalah kerana ta'assuruhum bi tariqati syuyukhihim, kerana terpengaruh dengan cara pembawakan guru mereka. Seumpama Ibnu Umar radhiyallahu taala anha, yang mana begitu kuatnya ta'alluq Ibnu Umar dengan athar. Kaitan perbuatan Sayyidina Umar dengan asar cukup kuat. Dan begitulah wara'nya Ibnu Umar untuk anil akhdhi birra'i. Wara'nya dia daripada berijtihad. Takut berijtihad ni ada kemungkinan betul ataupun salah. Jadi dia berhati-hati tidak berpegang kepada ar-ra'yi, yang itu ijtihad. Okey. Sebab yang kedua iaitu kasratul athar indahum, banyaknya athar di sisi mereka, athar perkataan sahabat banyak di sisi mereka, dan sedikit al-hawadis al-jadidah, peristiwa-peristiwa baharu. Jadi as-sunan wal athar, sunan dan juga athar adalah banyak di sisi ahlul Hijaz. Jadi athar perkataan sahabat, sunnah-sunnah Nabi, semua itu banyak diketahui oleh ahlul Hijaz, kerana sahabat yang mana baqau fil Madinah, stay di Madinah ni, akthar min ghairihim, lebih banyak daripada yang bukan sahabat. Jadi walada kullin minhum minar riwayat ma laysa indal akharin. Di sisi setiap di kalangan mereka ada beberapa riwayat yang mana tidak ada di sisi orang lain. Sebab itu mereka berpegang dengan hadis. Sebab yang ketiga, takhtalifu bi'atul Hijaz an bi'atul Iraq, berbeza environment Hijaz dan juga Iraq. Ahwalun nas fil Hijaz taghlab 'alayha al-bisata wa 'adam at-ta'qid. Situasi manusia di Hijaz ini, semenanjung tanah Arab, adalah apa? Al-bisatah wa adami ta'qid. Tak susah, dia mudah je. Perkara-perkara yang mudah je. Kerana kebanyakan di kalangan mereka adalah min ahlil badawah, orang-orang badui, orang asli, orang Arab kawasan pedalaman. Mereka cerita yang tinggi-tinggi, yang susah mereka tak faham. Jadi yang mudah-mudah je. Wa kana akthar ma yahtajunahu minal masail, banyak perkara, isu yang mereka perlukan didapati di
nas-nas yang jelas, yang tak perlu lagi kepada ijtihad. Dah ada nas, teks daripada Quran dan juga hadis. Apabila berlaku satu peristiwa, mereka terus rujuk peristiwa tersebut kepada Al-Quran, tak ada kepada sunnah. Tidak ada dalam hadis, maka azarus sahabah, perkataan sahabat, keputusan sahabat, fatwa sahabat. Thummal amalu bi ra'yihim, kemudian mereka akan beramal dengan pendapat di kalangan sahabat. Okey. Kadang-kadang mereka tawaqqafu 'anil fatwa, mereka tak beri fatwa. Sebab apa? Nak langkah berhati-hati, takut fatwa salah. Okey. Sebab fatwa pun satu bentuk nau' daripada ijtihad juga. Kita ar-ra'yi. Kemudian sebab yang keempat adalah kanu yakrahuna tawassu' fil bahs. Mereka tak suka luaskan perbahasan pada perkara yang belum berlaku. Seperti mana perbuatan ahlul ra'yi. Ahlul ra'yi di perkara yang tak berlaku lagi, mereka dah andaikan kalau berlaku apa jawapannya, apa solutionnya. Berbeza dengan ahlul hadis. Okey, alhamdulillah tuan-tuan, kita dah selesai madrasatu ahlil hadis. Sekarang kita nak bincang madrasah ahli ra'yi. Tuan-tuan yang masih baru mengikuti pengajian kita perlu ingat, dalam madrasah ataupun mazhab, dalam fiqh ini dia ada dua, iaitu ahlus sunnah wal jamaah dan juga yang tidak sunnah wal jamaah. Yang tidak ahlus sunnah wal jamaah kita panggil bukan sunniyah, adalah al-khawarij dan juga asy-syiah. Yang kita bincangkan, asy-syiah ada yang utamanya ada dua lah, al-imamiyah dan juga ismailiyah dan zaidiyah. Ada dua ataupun tiga. Dan satu lagi dipanggil sebagai zaidiyah. Zaidiyah ini kita panggil yang hampir dengan ahlus sunnah wal jamaah, hampir. Okey. Kemudian yang satu lagi adalah khawarij. Khawarij ni adalah mazhab fiqh adalah ibadiyah. Okey. Kemudian ahlus sunnah wal jamaah dia ada dua, iaitu ahlul ra'yi dan juga ahlul hadis. Kita dah bincangkan sebelum ni, tuan-tuan boleh refer balik. Sekarang kita lihat apa dia? Okey. Madrasatul Ra'yi ataupun Ahli Ra'yi, dinamakan madrasah ini dinamakan Madrasatul Ra'yi ataupun Madrasatul Ahli Ra'yi ataupun Madrasatul Kufah ataupun Madrasatul Iraq. Semuanya merujuk kepada perkara yang satu, iaitu dipanggil sebagai Madrasatul Ra'yi. Itu yang ghalib, yang biasa digunakan. Sebab tu tuan-tuan jangan keliru tau bila disebut sebagai banyak madrasah. Madrasah apa dia? Ahlul Ra'yi. Nampak? Satu lagi madrasah Ar-Ra'yi. Satu lagi madrasah Al-Kufah. Satu lagi madrasah Al-Iraq. Tuan-tuan jangan keliru dengan term-term yang disebutkan ini. Semuanya kembali kepada satu, iaitu dipanggil Madrasatul Ra'yi. Ini yang ghalib digunakan, yang biasa digunakan. Okey. Tapi semuanya adalah mazhab ini adalah bertentangan, bukan bertentangan, dia berbeza sedikit daripada mazhab Madrasah Ahlul Hadis, Madrasatul Hadis, dan ini yang dimonopoli oleh mazhab Hanafi. Okey. Tiga mazhab lagi adalah Madrasatul Hadis. Okey. Boleh padam Madrasatul Ra'yi, manhaj, apa manhaj madrasah Al-Iraq atau Madrasatul Ra'yi ini pada fiqh? Tidak berbeza sebenarnya manhaj Ahlul Iraq daripada manhaj Ahlul Hijaz. Tak ada beza, tidak berbeza manhaj. Manhaj ini cara
kita panggil jalan madrasah ahlul ra'yi, madrasah ahlul hadis. Tidak berbeza pada apa? Pada i'timadihi 'ala nusus al-Quraniyah wal hadisiyah awalan. Tak berbeza dari segi madrasah ahlul ra'yi ke dia ataupun madrasah ahlul hadis, tetap perkara prioriti yang mesti dikedepankan, yang diutamakan adalah berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan hadis. Ya, sama madrasah ahlul ra'yi dan juga ahlul hadis. Bila nak pegang dengan Quran dan juga hadis? Sebelum kita pergi kepada ijma'. Okey, sebelum kita pergi kepada ijma'. Kemudian selepas daripada itu barulah al-ijtihad bir-ra'yi. Cumanya mereka ini, siapa dia? Madrasatu ahli ra'yi, mereka memperbanyakkan qiyas, ijtihad bir-ra'yi, binaan kerana membina ke atas iman mereka, kepercayaan mereka, iaitu syariat di sisi mereka adalah ma'qulatul ma'na yastati'ul aql idraku ilalul ahkam wal hikam. Min tashri'i tilkal ahkam bisababi tawassu'ihim fil akhdhi bir ra'yi, dengan sebab luasnya mereka pada berpegang dengan ra'yi. Kasratul masail al-jadilah, banyaklah masalah-masalah yang baru di Iraq. Mimma adda ila kasratul furu', sampai bawa kepada banyak masalah-masalah furu', dan juga masalah-masalah juz'iyah di sisi mereka. Bahkan kadang-kadang masalah-masalah ini daripada masalah-masalah yang ghairul waqi'iyah, yang bukan realiti, tak berlaku lagi. Bahkan minal iftiradat, andaian, wal ihtimalat, dan juga kebarangkalian. Wa qad atlaqa ala hadzal manhaj min al-fiqh bil fiqh al-fardhi, dan telah diitlakkan manhaj ini daripada fiqh dipanggil sebagai fiqhul fardhi, kerana andaian mereka terhadap masalah-masalah yang belum berlaku. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di papan putih tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa dia? Iaitu madrasatu ahlul ra'yi, madrasatul ra'yi. Okey, mereka memperbanyakkan apa? Ar-ra'yi dan juga qiyas. Apa dia? Qiyas dan juga ijtihad. Mereka memperbanyakkan sebab disusut dari perspektif, sisi sudut pandang mereka, iaitu setiap hukum hakam itu, pensyariatan Islam ini, dia adalah ma'qulul ma'na. Ma'qulul ma'na ni apa? Ma'qulul ma'na ini adalah lawan kepada ta'abbudi. Ta'abbudi dipanggil sebagai ghairu ma'qulil ma'na. Ini term dalam usulul fiqh. Okey. Ma'qulul ma'na, madrasatul ra'yi kata ma'qulul ma'na pada kebanyakan daripada persyariatan Islam. Bila sebut tentang ma'qulul ma'na, maknanya setiap daripada pensyariatan Islam di sana ada illah, ada illah ataupun sebab. Sebab apa? Sebab bagi al-ahkam, sebab kepada hukum hakam, ataupun dia ada sebab pada ataupun hikmah dia, al-hikam. Kita ulama buat ni sebab mereka tahu hikmah dia begini, dan juga illatul ahkam, sebab hukum hakamnya begini. Okey, sebab itu mereka madrasatul ra'yi, mereka tawassu' pada ar-ra'yi dan juga qiyas, kerana sudut
sisi sudut pandang mereka, pensyariatan Islam ni dibina di atas ma'qulul makna, bukan ghairi ma'qulul makna ataupun ta'abbudi, kerana kita nak mengetahui setiap masalah mesti ada illatul hukum sebelum kita meletakkan hukum. Okey. Sebab itu pada zaman Madrasatul Ra'yah atau Madrasatul Iraq ini dipanggil dia sebagai apa? Di fiqh pada zaman ini dipanggil sebagai al-fiqhu al-fardi. Fardi. Apa maksud fiqhul fardi? Iaitu fiqh andaian. Apa maksud fiqhul fardi? Iaitu fiqh andaian. Sebab apa? Banyak perkara yang tak berlaku lagi mereka dah andaikan. Kalau berlaku ini jawapannya, kalau berlaku ini jawapannya. Yang belum, yang tidak waqi', yang tak berlaku lagi, dan ini semua mereka meletakkan solution pada masalah fiqhul fardi ini. Mereka merujuk kepada illatul hukum, iaitu ma'qulul ma'na. Okey, itu serba sedikitlah. Kena rapatkan lagi, tak nampak dia. Tak apa nampak dia. Tak nampak. Dia kena dekat lagi tadi suatu. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat cara Madrasatul Ra'yi. Okey, cara pembawakan mereka. Sesungguhnya kita dah bincangkan sebelum ini bagaimana Umar ibn al-Khattab min ashhuril qailin bir-ra'yi min as-sahabah, iaitu Umar ibn al-Khattab adalah sahabat yang paling masyhur yang menyuarakan pendapat di kalangan sahabat bir-ra'yi. Dia menggunakan ar-ra'yi. Okey. Walam yatawassa' ahadun minas sahabah fi isti'malir ra'yi. Sahabat tidak meluas menggunakan ar-ra'yi, ijtihad ini, seperti mana luasnya penggunaan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Wa kana yabqa fil Madinah lam yakhruj minha. Sayyidina Umar dia tetap tinggal di Madinah, dia tak keluar daripada Madinah Al-Munawwarah. Dia tetap berada di sana. Cumanya fiqh Umar ini tak kekal di Madinah. Walaupun Umar kekal di Madinah, fiqh Sayyidina Umar tidak kekal di Madinah. Bahkan fiqh Sayyidina Umar intaqala fi ma ba'dahu ila al-Iraq, berpindah pada apa yang selepas kewafatan Sayyidina Umar, telah berpindah ke Iraq. Jadi maksudnya fiqh Sayyidina Umar tak keluar Madinah, dia stay di Madinah. Dan dia antara sahabat yang paling banyak menggunakan ar-ra'yi ataupun al-qiyas ataupun ijtihad, at-tawassu', luas penggunaan dia. Sahabat-sahabat lain tak berani guna macam tu. Tetapi fiqh Sayyidina Umar ini tidak kekal di Madinah, tapi telah berhijrah fiqh dia ke negara Iraq selepas kewafatan Sayyidina Umar. Dzalika li'anna al-Iraq nazala bihi jam'un kabirun min as-sahabah hinama tawazza'u fil amsar. Kerana Iraq ini telah singgah di sana satu jamaah yang besar di kalangan sahabat ketika mana mereka telah menakluki kota-kota besar, negara-negara mereka telah jajah. Jadi banyak sahabat-sahabat bertebaran. Jama'a yafuqu ma nazala bi ghairihi min al-mawatin. Okey, diriwayatkan bahawasanya nazala biha akthar, telah singgahlah di Iraq ini lebih daripada 300 sahabat, lebih daripada 300 sahabat yang berhijrah
yang tidak tinggal di Madinah, tetapi mereka berhijrah ke merata tempat termasuk negara Iraq. Diriwayatkan lebih 300 di kalangan sahabat berhijrah, bukan setakat Iraq, selain daripada itu bertebaran merata dunia. Di antara mereka adalah Ali bin Abi Talib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, Abu Musa al-Ash'ari, Anas bin Malik, Al-Mughirah bin Syu'bah, Hudzaifah bin Al-Yaman, seperti wa kadzalika kanair man kana fi jaisi Ali radhiyallahu taala anhu. Okey. Di antara sahabat-sahabat ini yang mana mereka telah singgah transit di negara Iraq, waraiduhum, di kalangan sahabat-sahabat ada yang mereka duduk di negara Iraq, waraiduhum fiha ilman wa fiqhan, dan ketua mereka di negara Iraq dari segi ilmunya, fiqahnya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud antara orang yang hebatlah dari segi fiqh dan juga ilmunya, keilmuannya di negara Iraq. Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah menghantar Abdullah bin Mas'ud ke Kufah, dan Sayyidina Umar telah menulis satu surat dan telah hantar kepada penduduk Kufah, inni qad ba'astu ilaikum Abdullah ibn Mas'ud mualliman wa waziran. Sesungguhnya aku hantar kepada kamu Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Umar kata, sebagai muallim, guru, teacher, wa waziran, dan juga dia sebagai menteri. Tuan-tuan boleh lihat dalam Ibnu Sa'ad, dalam kitab At-Tabaqatul Kubra disebutkan perkara ini. Fakana bihaq an na'tabira Abdullah bin Mas'ud muallimuhum al-awwal wa ra'idu madrasatil Kufah. Jadi selayaknya lah kita katakan Abdullah bin Mas'ud adalah guru kepada Ahlul Kufah, guru yang pertama, dan dia antara ketua lah kepada pengasas kepada madrasatul Kufah, iaitu madrasah Ahlul Ra'i. Okey. Diriwayatkan bahawa Sya'bi dia telah berkata daripada Ibnu Mas'ud, dia kata apa, ma dakhalaha ahadun min ashabi Rasulillah anfa' ilman wala afqah minhu. Imam Sya'bi mengatakan daripada Ibnu Mas'ud, dia kata apa, Imam Sya'bi mengatakan daripada Ibnu Mas'ud, tidaklah memasuki Kufah ini oleh seorang pun di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lebih bermanfaat ilmunya, wala afqahu minhu, dan tidak ada yang lebih faqih berbandingnya. Jadi Ibnu Mas'ud berasa takjub dengan fiqh Sayyidina Umar, dengan fiqh Sayyidina Umar, wa ala darbihi sara, bagaimana perjalanan jalan Sayyidina Umar lalui, sehingga diriwayatkan annahu lam yakun yukhalif Umar fi syai'in mimma zahaba ilaih, sehingga dia tidak bertentangan dengan Sayyidina Umar, tidaklah bertentangan Umar pada sesuatu daripada apa yang dia telah berpendapat kepadanya. Jadi maksudnya dia, Abdullah bin Mas'ud, tak bertentangan dengan pendapat Sayyidina Umar, tak bertentangan dengan pendapat Sayyidina Umar mengenai apa yang dia luahkan satu pendapat tersebut tak bercanggahan dengan Sayyidina Umar. Tak bercanggahan dengan Sayyidina Umar punya pendapat. Jadi mana mereka ni seolah-olah macam sekepala, ataupun kita panggil seolah-olah dilahirkan daripada institusi madrasah yang sama. Okey. Balik padam betul. Kita lihat
Adapun Ali bin Abi Talib, faqad zahara ta'thiruhu fi hadhihi al-madrasah asna'a maqamihi bainahum ba'da an ittakhadha al-Kufah muqirran lil khilafah haitsu tafaqqaha alayhi wa akhadha anhu al-'ilm illa an qasara muddata iqamati bainahum wa ma sahibaha min fitan ja'ala athar al-fiqh khilal hadhihi al-mudda ghayra zahir. Ali bin Abi Talib sesungguhnya telah zahirlah taksir, kesan dia, memberi kesan pada madrasah ini Sayyidina Ali. Zahirnya dia memberi kesan pada madrasah ini, Madrasatul Ra'i Sayyidina Ali lah, ketika mana maqamahu, tempatnya di antara mereka selepas dia menjadikan Kufah sebagai tempat untuk khilafah dia, antara center dia, center khilafah dia, center pemerintahan dia, Kufah. Jadi haitsu tafaqqaha alaihi, Sayyidina Ali pun belajarlah, wa tafaqqaha alaihi wa akhadha anhu ilm illa an qasara muddata iqamati bainahum wa ma sahibaha min fitan. Jadi Sayyidina Ali banyak juga mengambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Apa dia tu? Mengenai belajar fiqh, knowledge, ilmu, cumanya tempoh pendek, tempoh tinggalnya Sayyidina Ali bersama dengan Madrasatul Ahli Ra'yi, tempoh dia sekejap, pendek. Kerana apa yang bersama dengan Sayyidina Ali tersebut ada pelbagai ujian, fitnah, ja'ala atharahu al-fiqhi khilal hadhihi al-mudda ghayra zahir, sehingga asar fiqhil islami, asar fiqh Sayyidina Ali dalam tempoh, semasa tempoh ini tidak zahir, tidak jelas, tak zahir. Wa khassatan wa anna ma'dhamu ansaruhu lam yakunu mahalla thiqatil fuqaha. Kemudian khususnya kebanyakan penolong-penolong Sayyidina Ali, tidaklah mereka ini di tempat thiqatul fuqaha, antara ulama fiqh yang dipercayai, nazaran li tashayyu'ihim wa ta'assubihim lahu bil haqqi wal batil. Kerana melihat kepada pengikut Sayyidina Ali ni ada yang ta'assub seperti Syiah, perkara hak, perkara batil pun mereka campur sekali. Jadi kita tak dapat nak pastikan yang mana satu, tak dapat nak pastikan. Sebab itulah kesan fiqh Sayyidina Ali tak zahir, sebab pelbagai ujian pada ketika itu. Kemudian nak kenal, nak identify, kenal pasti, nak kenal pasti yang betul-betul yang bantu Sayyidina Ali kepada perkara hak, siapa dia tu susah nak dikenal pasti. Sebab mereka ada yang ta'assub ekstrim kepada pengikut Sayyidina Ali. Ekstrim kepada Sayyidina Ali. Adapun pada zaman tabi'in, maka ashhur man intaha ilaihi faqad haula'i sahabah min at-tabi'in fil Kufah, sittah min kibari tabi'in. Okey, antara pada zaman tabi'in, antara masyhur, yang paling masyhur orang yang sampai kepadanya fiqh sahabat-sahabat ini di kalangan tabi'in, yang mana sampailah fiqh sahabat-sahabat ini daripada tabi'in, iaitu di Kufah ada 6 pembesar kibar tabi'in, orang senior tabi'in. Yang pertama dipanggil sebagai Alqamah bin Qais an-Nakha'i. Alqamah bin Qais an-Nakha'i. Siapa dia tu? Dilahirkan pada zaman Nabi. Cumanya dia tak pernah lihat Nabi lah. Fakana min kibari tabi'in, dia antara senior tabi'in, lahir zaman Nabi tu. Wa minal mutaassirin, dia antara orang yang terkesan, terpengaruh dengan Ibnu Mas'ud, pengasas kepada Ahlul Ra'i. Dan dia juga Ibrahim an-Nakha'i, mengambil ilmu daripadanya. Ibrahim an-Nakha'i mengambil ilmu daripada Alqamah bin Qais an-Nakha'i.
Imam Sya'bi juga mengambil ilmu daripadanya, Ibnu Sirin juga mengambil ilmu daripada Alqamah bin Qais An-Nakhai. Kemudian yang kedua ada Al-Aswad bin Yazid An-Nakhai. Al-Aswad bin Yazid bin Qais An-Nakhai adalah di kalangan pembesar tabi'in. Dia ulama senior tabi'in. Abu Amar adalah pakcik kepada Ibrahim An-Nakhai, pakcik sebelah mak. Kemudian yang ketiga Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamdani bin Malik. Dia di kalangan senior tabi'in. Okey, innahu sariqa wa huwa saghirun thumma wajada fasummiya masruqan wa aslama abuhu Al-Ajda'. Sebab apa nama dia Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamdani? Sebab apa nama Masruq bin Al-Ajda' Al-Hamdani? Masruq itu maknanya dicuri. Masruq. Dikatakan senior tabi'in ini Masruq bin Al-Ajda' bin Malik, dikatakan di nama dia Masruq. Masruq kerana dia mencuri ketika dia kecil. Dia mencuri ketika dia kecil. Kemudian wujida dapati dia mencuri, fasum ya masruqan. Sebab tu dinamakan dia Masruq. Sebab kecil-kecil dia curi. Yang keempat adalah Shuraih bin Harith Al-Qadi. Shuraih bin Al-Harith Al-Qadi. Ini senior tabi'in juga. Dia sempat dengan Nabi, cuma dia tak pernah jumpa Nabi lah. Mengikut pendapat yang sahih. Kemudian Ubaidah bin Amr As-Silmani Al-Muradi. Dia kata aslam tu, aku telah masuk Islam sebelum kewafatan Nabi SAW. Sebelum Nabi wafat 2 tahun. 2 tahun sebelum Nabi wafat aku dah masuk Islam. Wa sallaitu walam alqi. Aku semayanglah. Aku masuk Islam, aku semayang. Kemudian yang terakhir adalah Al-Harith bin Abdullah Al-A'war. Harith bin Abdullah Al-A'war Al-Hamdani, iaitu senior tabi'in. Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang ini yang terakhir lah hari ini. Apa dia? Iaitu sebab-sebab Ahlul Iraq mereka berpegang dengan Ar-Ra'yi. Sebab apa? Iraq ini adalah warithul hadarah al-farisiyah al-mutaqaddimah al-mu'aqqadah. Iraq ini adalah satu negara yang diwarisi dengan ketamadunan Farsi yang telah terdahulu. Okey. Maka takatsara fiha tu, maka banyaklah padanya, taksuru fiha, telah banyaklah di negara tersebut al-qadaya wal masail, isu-isu dan juga masalah-masalah, ila janibi qillatil ahadith, dengan melihat kepada sedikitnya hadis dan juga sedikitnya periwayat yang mu'tabarin, yang diiktibar, yang diambil kira di negara itu. Idafatan ila, kerana bersandarkan kepada pendapat Ibnu Mas'ud yang dianggap ia sebagai imam kepada Ahlur Ra'yi, madrasatu Ahlur Ra'yi, walladhi qada, dan juga pada perkara telah diputuskan dalam fatrah tawilah min hayatihi, pada kehidupannya di Kufah. Jadi kerana bersandar kepada pendapat Ibnu Mas'ud yang mana dianggap ia sebagai imam kepada madrasah Ahlul Ra'yi, yang mana Ibnu Mas'ud telah memberi hukuman
telah menghabiskan dalam satu tempoh yang panjang pada kehidupannya di Kufah. Abdullah bin Mas'ud menghabiskan satu tempoh yang panjang kehidupannya di Kufah. Setiap demikian apa dia? Sa'ada ala nusyu'i ra'yi wal istiksar minhu fi bidal al-Iraq. Jadi Ibnu Mas'ud membantu untuk nusyu' ar-ra'yi, kembangkan ijtihad dan memperbanyakkan padanya di negara ijtihad ini di negara Iraq. Kerana itu kita katakan min baini asbabi akhdhi madrasatil Iraq bir ra'yi. Antara sebab madrasatul Iraq berpegang dengan ar-ra'yi. Yang pertama kerana mereka terpengaruh dengan guru mereka yang pertama. Siapa dia? Dikepalai oleh Abdullah bin Mas'ud. Kerana dia banyak berpegang kepada ar-ra'yi wa mimman takharraja ala yadayhi kasyarih. Orang yang mana graduan keluaran produk daripada Ibnu Mas'ud, iaitu Asy-Syuraih dan juga Asy-Sya'bi, kemudian Alqamah, kemudian Ibrahim An-Nakhai. Okey, Ibrahim An-Nakhai. Kemudian Iraq, sebab yang kedua, Iraq adalah mimman ba'asy-Syiah wa maqar al-Khawarij wa dar al-fitnah. Iraq ada satu negara yang mana tumbuh bagai cendawan puak-puak Syiah dan juga sebagai tempat yang tetap kepada Khawarij, dan juga dia adalah satu negara yang fitnah ujian, itu Iraq. Macam mana tu? Haitsu kasurat fihi al-ahadits al-mawdu'ah, yang mana di sana di negara Iraq terlampau banyak hadis-hadis palsu. Kerana ini sesungguhnya ulama telah meletakkan syarat, ulama di Iraq telah meletakkan syarat, beberapa syarat untuk penerimaan hadis. Wa tashaddadu fi qabulil athar, dan sungguh ketat untuk penerimaan athar. Terutamanya bila ulama-ulama di Iraq mereka mensyaratkan beberapa syarat untuk berpegang dengan hadis, dan juga mereka tashaddadu, mereka bersungguh-sungguh untuk menerima athar, terutamanya apabila peristiwa tersebut daripada hadis-hadis yang baharu. Kerana ini kita tidak selamat, kita tak selamat daripada hadis melainkan sedikit. Kerana ini sedikit di kalangan mereka hadis sedikit, fatarru, mereka terpaksa kepada penggunaan ar-ra'yi. Ibnu Khaldun menyatakan dalam muqaddimahnya, muqaddimatu Ibnu Khaldun, dia kata wa kana al-hadis fil Iraq qalilan, hadis di negara Iraq itu sedikit, fa aktsaru minal qiyas, hadis di negara Iraq itu sedikit, maka mereka memperbanyakkan daripada qiyas, wa mahharu fih, mereka memperbanyakkan daripada qiyas. Kita tengok ini semua dipetik dalam kitab Ibnu Khaldun, kitab Al-Muqaddimah. Okey, yang terakhir, kerana kasratul qadaya an-nazilah, iaitu banyaknya isu-isu yang berbangkit, al-mustajiddat, yang berbangkit, isu yang baru di negara Iraq. Kerana lighabati tahaddur ala ahli, kerana penduduk telah biasa dengan ketamadunan. Dan selain apa yang madamati hadhil umur la nassa fiha, apa yang selagi mana perkara-perkara ini tiada nas padanya, maka tak dapat tidak menggunakan al-ijtihad bir-ra'yi. InsyaAllah kita akan masuk pada pada esok hari, iaitu perbandingan antara madrasatu ahli ra'yi dan juga madrasatu ahli hadis. Subhanallah. Sebelum kita tutup majlis, sama-sama kita, sebelum kita tasbih kafarah, sama-sama tak mengajak tuan-tuan tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajaran kita pada pagi yang mulia ini. Yang terlepas mengikuti siaran langsung kita, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Hafiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah di sana admin akan sediakan playlist. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.